Maka kita lagi 10 hari ni tuan-tuan, saya minta sangat-sangat bagi tahu, cakap ni sebab sayang pada tuan-tuan. Jangan kita lepaskan peluang yang maha dahsyat, yang maha besar yang Allah nak bagi pada kita ini. Jadi cantik, itu secara permulaannya kita punya peringatan daripada Tuan Bilal kita pada malam pagi pula. Sekarang malam pagi pun sama je tuan-tuan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna bi lailatul qadr. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Yang saya hormati tuan pengurusi surau, saudara Branson. Seterusnya yang saya hormati Imam satu, mana Prof tadi ada tadi? Okey. Dan seterusnya barisan kepimpinan SOF, kepimpinan Surau Mukhlisin, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tetamu Ramadan 1445 Hijrah. Alhamdulillah. Banyak-banyak syukur kita titipkan pada hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi tempatkan kita dalam satu zaman, dalam satu masa, tempoh masa yang cukup istimewa. Yang pertama sekali, Allah bagi kita duduk dalam Ramadan. Ini doa yang kita sebut 3 bulan lepas lagi kita sebut kan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa itu sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah kabulkan kepada kita. Allah bagi kita nikmat tu. Kita minta tu, Allah bagi. Maka kita kena bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, sekarang ni juga Allah dah masukkan kita dalam satu tempoh masa yang cukup istimewa, iaitu masuk pada 10 Ramadan yang akhir. Yang mana kalau kita nak sebut dalam satu tahun kita ni, inilah waktu 10 malam, inilah waktu yang paling baik sekali malamnya. Dan kalau kita tengok 10 malam tu mungkin nampak banyak tuan-tuan. Tapi cuba kalau kita bahagi 10 bahagi dengan 360, dapat berapa? Dapat berapa bang? Saya pun tak pandai matematik lah bang. Kalau 10 bagi dengan 360 berapa? Mungkin dalam berapa persen? 3% tak sampai. 3% ataupun 1.5%. Maknanya sikit ataupun singkat masa yang cukup istimewa yang Allah bagi pada kita ini. Maka kita kena buktikan rasa kasih sayang kita, rasa terima kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita rahmat, bagi kita peluang duduk dalam bulan Ramadan pada tahun ini, duduk pada 10 akhir Ramadan tahun ini. Caranya bagaimana? Caranya tidak lain tidak bukan dengan kita menambah amal ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut kan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan juga jin itu melainkan untuk beribadah pada aku. Dan kita sebagai hamba, itulah sebenarnya peranan apa yang kita dijadikan untuk kita beribadah pada Allah. Dan ibadah pada Allah ini, sama ada kita nak ganjaran apa yang Allah nak bagi pun tak ada masalah, ulama sebut. Akan tetapi lebih istimewa kalau sebenarnya kita buat apa yang Allah nak tu atas dasar kita nak dapat redha Allah, atas dasar kita nak letak diri kita ni hamba. Begitu. Dan tajuk yang diberi pada malam ini, kita pun tak boleh lama ni, 15 minit je. Sebab saya pun ada selalu, anak-anak saya ni selalu, kalau lebih 3 minit je, ayah lebih 3 minit ya, tazkir. Tak boleh lama-lama, 15 minit je. Tajuk kita pada malam ini doa. Doa dalam bulan Ramadan. Jadi kita mulakan tajuk kita dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat yang terkandung ayatnya puasa Ramadan, yang mana bermula 183 sampai 187. Tengah-tengah ayat tu ataupun ayat yang keempat tu Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ringkasan terjemahan ayat ini, Allah sebut apa tuan-tuan? Allah sebut, kalau hamba-Ku bertanya tentang aku Muhammad, maka aku ini dekat. Aku mengkabulkan permintaan hamba-hamba-Ku. Dan ayat ini Allah letak tengah-tengah
Ramadan. Sebelum tu Allah cerita tentang Ramadan, tentang syahrul Ramadan, bulan Quran. Hujung tu Allah cerita tentang perkara-perkara yang boleh kita buat pada bulan Ramadan. Kita makan pada malamnya, kita berpuasa pada siangnya. Dan di tengah-tengah itu Allah rakam ke satu ayat nak sebut kepada kita tentang satu ibadah yang cukup nak tak nak kita tak boleh tinggal pada bulan Ramadan, iaitu ibadahnya apa? Ibadahnya kita memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita berlalu hari-hari kita tanpa kita menitipkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan amat malang bagi orang yang masuk dalam Ramadan apabila Allah tak ampunkan dosa dia. Dan kita tahu hadis ini kan, hadis yang mana diriwayatkan, hadis yang di mana dalam riwayat menyebut tentang Nabi nak naik mimbar ni. Nabi naik step pertama, Nabi berhenti, Nabi sebut amin. Kedua sebut amin, ketiga sebut amin. Dan kita tahu hadis ini. Dan salah satu apabila ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi kami nampak kamu naik mimbar ni kan, kamu berhenti amin, kenapa ya Rasulullah? Dan salah satu perkara yang Nabi aminkan ketika itu, Nabi sebut, aku tadi aminkan doa daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Dan antara doa yang Sayyidina Jibril alaihissalam doa pada waktu itu ialah mendoakan kecelakaan ataupun malang sekali bagi orang yang masuk dalam bulan Ramadan dan tidak diampunkan dosanya. Dan ini tuan-tuan, kena faham, tengok konteksnya. Doa ini dititipkan oleh makhluk yang paling mulia di langit, iaitu Sayyidina Jibril alaihissalam, ketua segala para malaikat. Ada ratusan juta, bilion, bahkan kita tak tahu, wallahu alam, bilangan malaikat ini. Tapi dalam ramai-ramai malaikat itu yang paling mulia, yang Allah bagi arahan bila bab menyampaikan wahyu, dialah, tak ada orang, tak ada yang lain dah. Jadi doa itu didoa oleh makhluk paling mulia di langit dan diaminkan oleh makhluk paling mulia di atas muka bumi ini, iaitu tidak lain tidak bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya doa itu ialah satu perkara yang seharusnya memberikan kita rasa gerun ataupun takut kan, ataupun memberikan kita keinsafan bahawasanya bulan ini ialah satu bulan yang memang Allah nak ampun dosa-dosa. Bulan ini ialah memang bulan Allah nak ampunkan dosa kita. Syarat dia apa? Syarat dia kita kena minta lah, itu je. Maka khulasah dia malam ini secara mudahnya, 10 malam yang akhir ini, jangan kita henti-henti kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat hadis menyebut Nabi SAW beristighfar 70 kali sehari, 100 kali sehari. Maka kita ini yang memang dosanya sangat banyak, Nabi SAW maksum, memang terhindar daripada dosa. Kita ni pula banyak dosa tuan-tuan. Saya bercakap pasal diri saya terutamanya, yang banyak dosa, yang banyak menyakitkan hati orang lain, yang banyak mungkin kata-kata, tutur kata kita menyakiti orang lain, banyak dosa yang kita buat di belakang orang, di depan orang. Maka kita kena banyak-banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula kita lupa akan 2 tempat yang cukup mustajab doa. Yang pertamanya bila tuan-tuan? Kita pernah sebut sebelum ni. Tiap-tiap tahun lah saya sebut. Di mana? Pada waktu sahur. Kerana ciri-ciri ahli syurga Allah sebut dalam surah Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar pada waktu sahur ini. Ini ialah ciri-ciri ahli syurga. Itu yang pertama. Ini waktu jangan kita tinggal tuan-tuan. Pagi-pagi bangun tidur, sebaik-baiknya kalau kita boleh qiyam solat pagi, silakan. Tapi kalau kita tak mampu, kita tak boleh tuan-tuan, jangan kita lepaskan waktu yang cukup berharga ini. Sebab ini Allah sebut ciri-ciri ahli syurga, beristighfar pada waktu sahur. Dan kalau kita boleh sayyidul istighfar, tuan-tuan pun tahu, bolehlah sayyidul istighfar. Kalau tak nak baca sayyidul istighfar pun, dengan istighfar lah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita tak mampu nak astaghfirullah pun, kita minta bahasa Melayu je. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Ya Allah, dosa aku banyak, ya Allah. Kira satu-satu, ya Allah, aku ini, ya Allah. Aku ini, ya Allah. Aku ini, ya Allah. Dan kita bagi tahu juga pada Allah Subhanahu wa taala, ampunkan juga ya Allah dosa-dosa yang aku tak ingat. Sebab ada dosa-dosa yang kita buat kita tak ingat dah. Betul. Dia sepatutnya dosa-dosa ni kita kena ingat. Yang kita lupa kebaikan. Tapi kadang-kadang kita ni lemah, yang baik tu kita ingat.
Kata ulama yang baik, jangan ingat. Kita bagi sedekah, bagi infak, jangan ingat, lupakan terus. Sebab nanti akan ada satu datang penyakit hati. Kita duduk rasa, oh, dah bagi dah. Dah bagi dah untuk surau ni, semua dah bagi dah. Dan tadi kita ada pengumuman tentang wakaf di surau kita. Maka ambillah juga peluang tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, terutamanya dalam bulan Ramadan ini, 10 malam yang akhir. Mana-mana malam ini, kalau Nabi, menurut banyak hadis-hadis Nabi sebut, inilah banyak kebarangkalian berlaku malam Al-Qadar. Kalau kena tuan-tuan pada satu malam itu, kan tuan-tuan bagi duit wakaf untuk buat apa? Bayangkan tuan-tuan, berterusan selama 84 tahun. Saya duk baca Facebook Ustaz Yusri Amri, dia kata apa tau, 84 tahun pahala makan tak habis. Begitulah. Tuan-tuan fahamlah konsepnya kan? Makan tak habis tuan-tuan. Specialnya Allah nak bagi pada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, secara khulasahnya, ringkasan tazkirah pada malam ini. Ambillah masa yang bakal kita lalui 10 yang akhir ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita terlepas peluang yang Allah bagi kepada kita, yang Allah tidak bagi kepada orang lain. Allah bagi pada tuan-tuan. Allah bagi satu, kita sebut tuan-tuan dapat hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu. Yang keduanya, Allah bagi tuan-tuan hidayah ni. Tak semua orang ni. Tapi bukan di sinilah. Di sini memang daripada malam pertama sampai malam 30 penuh macam inilah. Saya cakap pasal surau lain. Surau lain malam pertama penuh. Malam ke-21 ni mungkin tak sama penuh. Akan tetapi ini juga satu nikmat Allah bagi pada kita, dan jangan sia-siakan. Allah bagi pada kita ni supaya kita terus istiqamah, kita ada usaha untuk kita berjuang sampai ke hujung Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Jadi itu saja pada malam ini. Saya tak sebutlah tentang doa-doa yang dianjurkan, tuan-tuan semua dah tahu dah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada puterinya Fatimah, itu semua tuan-tuan dah tahu dah. Cuma memang kita penat, memang kita letih, akan tetapi kita kena sentiasa ingat, ini waktu yang paling baik, yang terbaik, dan alhamdulillah Allah sampaikan kita dan Allah bagi kita peluang ini. Itu saja pada malam yang berbahagia ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa istiqamah sampai hujung Ramadan. Saya mohon juga tuan-tuan dan puan-puan doakan saya untuk saya juga dapat terus istiqamah menghidupkan malam-malam Ramadan dan juga berpuasa dengan sempurnanya, sesempurna mungkin pada siang harinya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu